Laluan Kuala Lumpur adalah sesuatu yang kita tidak boleh berganjak. Walau sedikit pun, kata Isabella, seorang pramugari senior dengan wajah yang bersungguh-sungguh di dalam bilik taklimat yang tenang. Ia hanya satu laluan antara bangsa. Apa yang begitu istimewa mengenainya? Tanya Amy, kru baharu, dengan riak keheranan. Di sekelilingnya, kru senior lain bertukar senyuman penuh makna. Ia tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Anda mesti mengalaminya sendiri. Pasti pandangan Anda akan berubah. Ia adalah laluan istimewa yang menjadi rebutan profesional penerbangan dari seluruh dunia. Mengapa hanya penerbangan ke Malaysia yang begitu dihargai? Marilah kita selami kisahnya. Amy Thompson, setelah melalui proses pemilihan yang ketat di Global Airlines, akhirnya mencapai impiannya sebagai pramugari antarabangsa. Namun, realiti lapangan terbang jauh lebih sukar daripada yang dibayangkan. Tuan-tuan dan puan-puan, sila tukar peranti elektronik Anda ke mod penerbangan. Amy mengingatkan dengan sopan. Seorang penumpang muda yang fokus pada telepon pintarnya kelihatan tidak mengendahkan. Maaf, sila tukar kepada mod penerbangan sebagai persediaan untuk berlepas. Penumpang lelaki itu mendongak menjelingnya dan menghela nafas sebelum mematikan skrin. Ya, ya, saya tahu. Banyak bunyi. Reaksi dingin sebegini adalah perkara biasa. Dalam penerbangan antara bangsa, pergeseran akibat perbezaan budaya di kalangan penumpang dari pelbagai latar belakang tidak pernah berhenti. Dalam penerbangan New York ke Paris yang dikendalikan oleh Amy Rungutan, mula kedengaran sejurus selepas berlepas. Selimut ini terlalu nipis, pilihan film terlalu kurang, kopi sejuk. Orang sebelah mengambil ruang tempat letak tangan saya. Walaupun dia kekal, tersenyum dalam apa jua keadaan semangatnya, kian merudum. Pekerjaan di udara yang diimpikan sebagai glamor sebenarnya jauh lebih keras daripada yang disangka. Mungkin pekerjaan ini tidak sesuai untuk saya, pikirnya. Apabila Amy kembali ke kawasan rehat kru dengan wajah yang letih, Maria, seorang senior, menyapanya dengan lembut. Awak oke, jangan paksa diri. Nampak awak penat hari ini. Terima kasih, tetapi saya mula rasa mungkin saya tidak sesuai untuk bekerja di udara. Maria tersenyum hangat. Semua orang berpikir begitu pada mulanya. Saya juga. Dulu saya menangis setiap hari dalam perjalanan pulang. Dia berhenti seketika, matanya memandang jauh memancarkan nostalgia dan perasaan istimewa. Apa yang berlaku kemudian? Semuanya berubah. Pandangan saya, pemikiran saya, dan yang paling penting hati saya, selepas saya mengalami laluan Kuala Lumpur. Amy memiringkan kepalanya. Sejak menyertai syarikat itu, dia sering mendengar perbualan tentang laluan Kuala Lumpur di kalangan rakan sekerja. Mereka sentiasa membicarakannya dengan riak wajah yang istimewa. Kenapa laluan Kuala Lumpur begitu istimewa? Apa perbezaan spesifiknya dengan laluan lain? Maria menjawab dengan misteri. Itu tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Tidak kira betapa terperincinya. Saya terangkan Anda tidak akan faham, melainkan Anda mengalaminya sendiri. Amy berasa keliru. Dalam latihan syarikat penerbangan, ciri-ciri setiap laluan dijelaskan secara terperinci. Laluan Eropa memerlukan ketepatan massa. Laluan Timur Tengah memerlukan etika, laluan Amerika Selatan memerlukan keramahan yang bersemangat. Hanya laluan Malaysia yang diperkatakan, seolah-olah ia adalah rahasia di mana seseorang perlu mengalaminya untuk memahami. Adakah ia perkhidmatan istimewa atau penumpangnya berbeza? Maria menggeleng perlahan. Ia bukan sesuatu yang boleh diterangkan dengan mudah. Tetapi akan ada taklimat untuk penerbangan KLIA laluan Kuala Lumpur akan datang. Jika berminat, cobalah hadir. Mungkin Anda akan menemui petunjuk. Amy mengangguk perlahan dengan kata-kata Maria. Hatinya diselubungi gabungan rasa ingin tahu dan keraguan. Malam itu, Amy membuka komputer ribanya dan mencari maklumat. Laluan Kuala Lumpur pramugari. Kenapa istimewa? Namun dia langsung tidak menemui petunjuk tentang keistimewaan yang diperkatakan oleh rakan sekerjanya. Seolah-olah tiada sesiapa yang mahu atau mampu menjelaskannya dengan kata-kata. Dia turut bertanya dalam kumpulan media sosial industri penerbangan. Tetapi jawabannya, sama, Anda perlu mengalaminya sendiri. Ada kehangatan yang tidak terungkap. Ia adalah laluan yang mengubah pandangan hidup. Amy mengeluh, kedengaran seperti kelap rahasia. Tetapi jika ramai orang berkata perkara yang sama, mungkin memang ada sesuatu yang istimewa. Penerbangan seterusnya ialah laluan domestik Los Angeles ke Chicago, perjalanan jarak pendek. Tetapi ia menjadi salah satu pengalaman paling sukar dalam kerjaya pramugarinya.
Masalah berlaku di seluruh kabin. Penumpang bergaduh karena pertukaran tempat duduk berebut ruang simpanan bagasi, dan ada yang melanggar peraturan keselamatan dengan terus menggunakan telepon bimbit. Maaf, demi keselamatan Anda sila pasangkan tali pinggang keledar Amy mengingatkan dengan sopan. Seorang penumpang yang kelihatan seperti seorang ahli perniagaan, membalas dengan pandangan dingin. Apa tugas kamu? Bukankah kamu patut menyediakan perkhidmatan pelanggan? Tidak bolehkah kamu fleksibel sedikit, berpura-pura tidak nampak dengan peraturan kecil ini? Kata-kata itu menusuk hatinya. Ini adalah peraturan keselamatan, mengapa mereka tidak paham? Selepas penerbangan berakhir, Ketua Pramugara Kate bertanya dengan bimbang, Anda oke? Hari ini memang sangat mencabar. Mengapa ia begitu menyakitkan saya melayani dengan sepenuh hati? Tetapi seolah-olah tiada sesiapa yang menghormati kerja kami. Kate menjawab dengan tenang. Kerja ini kadangkala berdepan dengan banyak perkara yang tidak munasabah. Tetapi tidak semua laluan begitu. Dia berhenti seketika, kemudian meneruskan dengan riak wajah penuh makna. Jika Anda berpeluang, alamilah laluan Kuala Lumpur. Mungkin ia akan mengubah hati Anda. Laluan Kuala Lumpur lagi. Dalam hati, Amy keraguan dan harapan bercampur baur. Adakah ia benar-benar berbeza? Atau adakah ia hanya kesan psikologi beramai-ramai? Beberapa hari kemudian, Amy menyemak jadwal kerjanya. Apabila dia melihat perkataan yang tertera, dia menahan nafas New York, Kuala Lumpur, Kelia. Dia merasakan jantungnya berdegup laju. Laluan misteri Malaysia akhirnya tiba gilirannya untuk dialami. Dengan perasaan bercampur baur, antara cemas dan teruja, dia menyemak semula jadwal hari itu berulang kali. Jika ia benar-benar istimewa, adakah saya akan berubah? Amy, awak sudah bersedia. Di bilik taklimat, Juliet ketua pramugari menyapanya. Juliet adalah seorang veteran dengan 20 tahun pengalaman, telah memenangi pelbagai anugerah, dan dianggap sebagai seorang legenda. Ya, adakah saya perlu membuat persediaan istimewa? Juliet tersenyum nakal. Senyuman itu mempunyai kilauan yang istimewa. Secara teknikal, seperti biasa. Tetapi yang paling penting ialah walaupun perkara yang tidak dijangka berlaku, lihat dengan mata Anda sendiri dan rasai dengan hati Anda. Buang semua prasangka dan buka pikiran Anda. Kata-kata misteri itu lagi. Kecemasan dan jangkaan Amy semakin memuncak. Apa yang menanti saya? Pagi berlepas, Amy membetulkan uniformnya di hadapan cermin dan menarik nafas dalam-dalam. Hari ini akhirnya misteri itu akan terbongkar. Setibanya di lapangan terbang, dia perasan bahwa ekspresi wajah kru yang ditugaskan untuk penerbangan Malaysia jelas berbeza daripada laluan lain. Semua orang kelihatan cergas dan bersemangat. Semua penerbangan GA380 New York ke Kuala Lumpur hari ini. Mari kita mulakan semakan terakhir, suara Juliet penuh bertenaga. Amy dan kru lain melakukan persiapan kabin dengan lebih teliti daripada biasa. Ada apa-apa yang berbeza. Semua orang kelihatan lain hari ini. Apabila dia bertanya kepada rekan sekerja Sofia, Sofia tersenyum. Kami yang berubah. Dalam penerbangan ke Malaysia, kami secara semula jadi menjadi lebih mesra dan baik hati. Belum sempat dia memikirkan maksud kata-kata itu, proses menaiki pesawat bermula. Amy berdiri berhampiran pintu pesawat bersedia untuk menyambut penumpang. Ketika itulah penumpang Malaysia yang pertama muncul. Selamat pagi. Selamat datang ke dalam pesawat. Apabila Amy menyambut dalam bahasa Inggris, penumpang itu tersenyum sangat lebar dan mengangguk mesra. Thank you very much. Suaranya lembut. Tetapi di sebalik kata-kata itu, Amy merasakan kehangatan yang ikhlas. Dia secara tidak sengaja membalas dengan senyuman yang lebih ceria. Penumpang terus menaiki pesawat. Amy menyambut setiap seorang dan secara beransur-ansur menyadari satu perubahan, penumpang semuanya tenang. Dalam penerbangan antara bangsa yang pernah dikendalikannya, selalu ada orang yang bercakap kuat, bercakap di telepon bimbit, dengan suara yang lantang, atau berjalan tergesa-gesa dari saat menaiki pesawat. Namun penerbangan ini sunyi seperti perpustakaan. Tetapi ia bukan udara yang dingin. Sebaliknya suasana yang hangat dan tenang. Adakah ini aura istimewa laluan Malaysia? Setelah semua penumpang menaiki pesawat persediaan untuk berlepas bermula, Amy ditugaskan di kelas ekonomi dan dengan rasa gugup memulakan demonstrasi keselamatan. Yang mengejutkannya, ramai penumpang menonton arahan keselamatan dengan sangat serius. Dalam laluan lain, kebanyakan penumpang melihat majalah, melayari telepon, atau tidur semasa demonstrasi keselamatan. Namun dalam penerbangan ini, banyak mata yang fokus mengikut setiap pergerakannya. Saya rasa kerja saya dihormati, pikir Amy. Selepas berlepas, perkhidmatan makanan bermula.
Amy mengalami kejutan lanjut semasa mengagihkan dulang makanan. Ayam atau pasta? Ayam, tolong. Terima kasih. Jawab seorang lelaki warga Malaysia yang lebih berusia. Amy menghulurkan makanan. Mengikut prosedur biasa, dia akan terus bergerak ke penumpang seterusnya. Walau bagaimanapun, kata-kata lelaki itu seterusnya membuatkan dia berhenti. Terima kasih atas usaha keras awak. Terima kasih banyak-banyak. Di sebalik kata-kata itu terkandung rasa terima kasih yang ikhlas. Amy telah mengagihkan makanan ribuan kali, tetapi tidak pernah menerima ucapan terima kasih yang begitu tulus. Selepas perkhidmatan makanan berakhir, tiba masa untuk mengutip dulang. Amy menolak troli dan bergerak ke hadapan di lorong, dan di situ dia menyaksikan pemandangan yang sukar dipercayai. Ramai penumpang menyusun perkakas makanan yang telah digunakan dengan kemas, mengumpulkan sampah sarap menjadi satu, dan membersihkan dulang mereka. Saya tidak pernah melihat ini, kata Amy sendiri. Seorang penumpang wanita bahkan menggunakan tisu untuk mengelap meja dulangnya. Seorang penumpang lelaki lain meratakan cawan plastik yang telah diminum dan meletakkannya dengan kemas di sudut dulang. Semasa Amy mengutip dulang, dia terus mendengar, "Terima kasih, dan Anda bekerja keras." Setiap kali mendengarnya, dia berpikir, "Sepatutnya saya yang berterima kasih." Setelah perkhidmatan dalam penerbangan selesai, semasa waktu rehat Amy berada di dapur bersama Juliet. Ajaib bukan Juliet? Tersenyum melihat reaksi Amy. Saya tidak percaya. Mengapa semua orang begitu sopan dan bertimbang rasa? Itulah budaya Malaysia. Mereka memanggilnya budi bahasa hati yang baik, mesra, dan sentiasa bersedia untuk membantu. Ia adalah etika yang diinternalisasi. Secara semula jadi jawab Juliet. Amy seterusnya memeriksa tandas. Biasanya dalam penerbangan jarak jauh memeriksa tandas adalah salah satu tugas yang paling meletihkan bagi kru. Namun dia terkejut lagi. Tandas digunakan dengan sangat bersih. Tiada setitik air pun di atas tempat duduk tandas, lantai tidak basah, dan tisu tangan dibuang dengan kemas ke dalam tong sampah. Adakah ini normal? Yang lebih mengherankannya ialah seorang wanita Malaysia yang keluar dari tandas mengangguk ke arah Amy dan berkata, "Terima kasih kerana menjaganya dengan bersih. Kerja yang bagus." Amy terdiam. Ini adalah kali pertama dia bertemu penumpang yang mengucapkan terima kasih kepada kru penyelenggaraan selepas menggunakan tandas. "Kami hanya melakukan tugas kami," pikirnya. Penerbangan telah mencapai pertengahan jalan. Ramai penumpang telah tidur. Dalam kabin yang sunyi, Amy termenung. Jika semua orang bertimbang rasa seperti ini, kerja kita akan lebih bermakna. Pikirannya terganggu oleh goncangan tiba-tiba. Pesawat bergoyang ganas. Lampu tali pinggang keledar menyala. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah pengumuman dari kapten. Terdapat gelora udara di hadapan. Sila pasangkan tali pinggang keledar Anda demi keselamatan. Amy bergegas ke kabin penumpang untuk membuat pemeriksaan. Dia bimbang akan berlaku kekeliruan, tetapi apa yang dilihatnya adalah suasana yang teratur. Semua penumpang dengan tenang memasang tali pinggang keledar, bersedia untuk menghadapi goncangan. Tiada jeritan atau panik. Apabila pesawat bergoyang dengan lebih kuat, seorang wanita muda barat kelihatan sangat takut. Seorang lelaki Malaysia yang duduk di sebelahnya menyadari keadaan itu dan berbisik menenangkannya, "It's okay. This will pass." Amy amat tersentuh dengan pemandangan itu. Mampu mengambil berat tentang orang di sebelah semasa dirinya sendiri cemas. Di situ dia melihat keindahan hubungan manusia yang tidak pernah dialaminya. Selepas gelora udara berlalu, Amy mula mengagihkan air. Apabila dia menghampiri wanita barat itu, wanita itu mengucapkan terima kasih. "Terima kasih. Lelaki Malaysia di sebelah saya sangat baik hati dan banyak membantu. Walaupun saya takut melihat ketenangan beliau, membuatkan saya juga tenang." Amy tersenyum dan menjawab, "Rakyat Malaysia nampaknya secara semula jadi tahu bagaimana untuk mengambil berat tentang orang yang dalam kesusahan. Ya, budaya yang sangat indah." Selepas perbualan itu, Amy kembali ke dapur. Sofia sedang menantinya. "Bagaimana, sudah dapat rasanya?" "Saya dapat merasainya, tetapi saya rasa saya masih tidak paham sepenuhnya. Bagaimana mungkin ada begitu ramai penumpang yang sopan dan bertimbang rasa?" Sofia berkata dengan tenang. "Itu baru permulaan. Anda akan lebih terkejut apabila tiba di Malaysia." Amy memandang keluar tingkap. Cahaya subuh mula merebak di ufuk. Tinggal 3 jam lagi untuk ke KLIA. Hati Amy penuh dengan jangkaan dan rasa ingin tahu. Malaysia tempat apa sebenarnya Anda ini? Kejutan kecil yang dialami di dalam pesawat
semakin meningkatkan jangkaannya terhadap negara yang tidak dikenali ini. Dia merasakan secara naluri bahwa lebih banyak penemuan akan menanti di bumi yang bakal dijejakinya. Tuan-tuan dan puan-puan kita akan mendarat di lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur KLIA. Waktu tempatan ialah 3.30 petang, suhu 25 derajat Celcius. Selepas pengumuman itu, Amy mula membuat pusingan kabin sebagai persediaan untuk mendarat. Yang mengejutkannya, ramai penumpang sudah pun mengembalikan tempat duduk mereka ke kedudukan asal menyimpan meja dulang dan mengumpulkan sampah. Seolah-olah mereka membantu meringankan beban kerja kru. Kabin diselubungi, ketegangan yang tenang semasa persediaan mendarat. Dari tingkap siluet pulau yang indah dapat dilihat. Ramai penumpang terpukau melihat pemandangan itu. Itu rumah kita Malaysia, kata Amy kepada seorang remaja lelaki di sebelahnya. Matanya bersinar. Wow, ia lebih hebat daripada dalam buku. Pesawat mendarat dan bergerak di landasan. Amy diselubungi perasaan aneh. Mulai sekarang, pengalaman misteri Malaysia akan bermula. Proses keluar pesawat bermula. Di pintu Amy sekali lagi menyaksikan perbedaan budaya. Barisan beratur dengan sangat teratur. Tiada siapa yang coba memotong barisan. Semua orang menunggu giliran dengan tenang. Di lapangan terbang Amerika atau Eropa, kesesakan dan memotong barisan adalah perkara biasa semasa keluar pesawat. Terima kasih, selamat jalan Amy, menyapa di pintu keluar. Ramai penumpang melambai mesra dan membalas ucapan terima kasih. Selepas penumpang terakhir keluar, Juliet menghampiri Amy. Bagaimana perasaan awak? Ketenangan yang luar biasa. Tetapi, saya rasa saya masih tidak paham keistimewaan yang diperkatakan oleh para senior. Juliet tersenyum. Itu baru bermula. Dalam 24 jam Anda akan melihat wajah sebenar tempat ini. Selepas selesai kerja pembersihan pesawat, Amy dan rakan-rakannya menuju ke counter imigresen khas untuk kru. Amy lihat sana Sofia, menunjuk ke barisan imigresen penumpang biasa. Di sana, terbentang pemandangan yang sukar dipercayai. Hampir 300 orang beratur dengan sempurna menunggu giliran dengan tenang. Tiada siapa yang menolak atau bercakap kuat. Saya tidak pernah melihat barisan imigresen seperti ini, kata Amy kepada dirinya sendiri. Seorang kru senior Thomas berkata, dari sebelah di Malaysia ini adalah perkara biasa. Adab dan hormat menghormati mengalir dalam darah mereka. Selesai urusan imigresen, Amy berjalan di dalam lapangan terbang. Penemuan baharu terus muncul di matanya. Lantai sangat bersih, sehingga berkilat tiada sampah langsung. Tandas berbau harum, tiada setitik air pun di cermin. Ia seperti galeri pameran. Amy memerhati sekeliling sambil menunggu bagasinya di kawasan tuntutan bagasi. Di sana, dia menyaksikan satu insiden kecil. Seorang lelaki secara tidak sengaja menjatuhkan sekeping kertas kecil, dia serta-merta mengambilnya dan memasukkannya ke dalam poketnya. Walaupun ada tong sampah berhampiran, dia kelihatan bertekad untuk membawanya, sehingga dia menemui tong sampah seterusnya. Membawa sampah sendiri adalah perkara biasa. Mengapa saya begitu tersentuh? Untuk ke hotel kru, menuju ke hentian taksi. Apa yang menanti mereka ialah deretan taksi yang digilap berkilat seperti kereta baharu. Pemandu semuanya memakai uniform yang kemas, dan setiap kendaraan berada dalam keadaan sempurna tanpa sebarang celah. Sila ikut saya, pemandu taksi menyambut Amy dengan ramah membuka pintu kereta. Selepas Amy masuk, pemandu itu dengan cermat meletakkan bagasinya di but kereta dan tersenyum mesra sebelum kembali ke tempat duduk pemandu. Bahagian dalam kereta bersih luar biasa dan malah menyediakan botol air minuman. Kemana kita hendak pergi? Ke Hotel Mandarin Oriental di KLCC, jawab Juliet. Pemandu itu mengangguk hormat dan memulakan meter. Apabila taksi bergerak, Amy terpukau dengan pemandangan di luar tingkap, jalan-jalan yang kemas jalan raya, yang diselenggara dengan baik, dan yang paling penting orang ramai yang bergerak dengan teratur. Ini kali pertama awak datang ke Malaysia, tanya pemandu itu dengan suara perlahan. Ya, kali pertama. Oh, kalau begitu sila lihat menara KLCC di sebelah ini. Hari ini cuaca baik jadi ia kelihatan sangat cantik. Pemandu itu menerangkan setiap pemandangan dengan bersemangat seperti pemandu pelancong. Ia bukan sekadar perkhidmatan tetapi rasa bangga untuk berkongsi keindahan kampung halamannya. Setibanya di hotel, pemandu itu sekali lagi keluar membuka pintu dengan sopan dan mengeluarkan bagasi. Terima kasih. Semoga awak seronok di Malaysia. Melihat senyuman ikhlas pemandu itu, Amy turut tersenyum. Mengapa badan saya bergerak secara semula jadi? Melangkah masuk ke lobi hotel budaya kehangatan yang lebih mendalam menyambutnya.
Selamat datang. Semua kaki tangan counter menyambut serentak dan menguruskan pendaftaran masuk dengan teliti. Saya akan hantar Anda ke bilik. Sebelum menaiki lift Amy ternampak sebotol kecil pembasmi kuman diletakkan di situ. Ia disediakan untuk memastikan butang lift bersih. Perhatian kepada butiran kecil sebegini. Dibawa ke bilik Amy terpukau dengan pemandangan bandar Kuala Lumpur di luar tingkap. Kita berkumpul pukul 9 pagi esok. Ada jadwal lawatan bandar, kata Juliet. Amy mengangguk. Terima kasih, saya tidak sabar menantikannya. Apabila bersendirian, Amy melihat sekeping kat batik halus yang diletakkan di atas katil. Dia mengambilnya dan mengagumi coraknya yang rumit. Di dalamnya terkandung ketepatan seorang tukang dan kehangatan hati untuk menyambut tetamu. Untuk makan malam, Amy pergi ke restoran di dalam hotel. Di pintu masuk, dia disambut oleh seorang pelayan wanita yang bercakap dalam bahasa Inggris yang sempurna. Selamat datang. Seorang. Ya, seorang. Sila ikut saya. Dibawa ke tempat duduk tuala sejuk segera disajikan. Amy mengelap tangannya sambil menikmati suasana restoran. Minuman apa yang Anda mahu? Air kosong sahaja tolong. Apabila air disajikan, Amy tidak dapat menahan rasa kagum. Cantiknya ais dalam gelas berkilauan, dan hirisan lemon dihiasi seperti karya seni. Ia bukan sekadar air. Ia terasa seperti sebuah karya seni. Hidangan utama disajikan dengan cara yang sama. Setiap hidangan dihias dengan sempurna. Warna dan keseimbangan direka dengan teliti. Ini adalah seni. Apabila Amy meninggalkan restoran selepas makan malam, semua kaki tangan menghantarnya dengan senyuman. Terima kasih banyak-banyak. Kami menantikan kedatangan Anda lagi. Semasa menaiki lift Amy diselubungi perasaan aneh. Sesuatu telah berubah. Sebahagian daripada diri saya mula berubah. Kembali ke bilik dia berbaring di atas katil merenung siling. Mengapa segala-galanya di tempat ini begitu sopan dan penuh keprihatinan? Keesokan harinya, Amy bangun awal dan memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar hotel. Pada pukul 7 pagi, jalan-jalan sudah dipenuhi dengan aktiviti. Pekerja beruniform berjalan ke stesen LRT dengan teratur. Memasuki kedai serbaneka Juruang, menyambut dengan penuh semangat. Selamat datang. Amy membeli kopi. Apabila menerima baki juruang itu menggunakan kedua-dua belah tangan untuk menghulurkan baki sama seperti menerima uang. Terima kasih, sila datang lagi. Setiap interaksi kecil menyentuh hati Amy. Dalam perjalanannya, dia melihat pemilik kedai menyapu, di hadapan kedai mereka komuter beratur dengan sabar. Dan yang paling penting, rasa tanggung jawab dan bangga di wajah orang ramai. Mereka melihat pekerjaan bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai satu penghormatan. Kembali ke hotel kru lain telah berkumpul. Semua hari ini kita akan melawat bandar Kuala Lumpur. Pemandu pelancong kita Encik Zul akan memimpin kita. Seorang lelaki dengan senyuman yang menyenangkan menyapa mereka. Selamat pagi semua. Hari ini saya akan berusaha sedaya upaya untuk menyampaikan daya tarikan Kuala Lumpur kepada Anda semua. Menaiki bas lawatan bermula. Menara KLCC, Masjid Negara, dan pelbagai mercu tanda dilawati satu demi satu. Hati Amy dipenuhi dengan penemuan baharu. Untuk makan tengah hari, Encik Zul membawa mereka ke sebuah restoran nasi kandar yang bersejarah di sebuah lorong kecil. Ini adalah tempat kegemaran saya yang dikunjungi sejak zaman datuk saya. Memasuki kedai pemilik yang lebih berusia menyambut mereka dengan mesra. Selamat datang dari luar negara ya. Apabila Encik Zul menjelaskan, pemilik itu tersenyum lebar. Saya harap semua orang menikmati rasa Malaysia. Duduk di tempat duduk dan melihat menu Amy, bertanya kepada Sofia di sebelahnya, berapa kali awak datang ke Malaysia? Ini sudah kali ke-15, tetapi setiap kali ada penemuan baharu. Adakah ia tempat yang begitu mempesonakan? Sofia menjawab dengan tenang. Tempat ini mengajar saya banyak perkara penting, menghormati orang lain, perhatian terhadap perincian, dan kepentingan berbangga dengan pekerjaan kita. Kata-kata Sofia membuatkan Amy termenung. Adakah ini yang dimaksudkan oleh senior? Hidangan disajikan. Walaupun hanya nasi kandar yang ringkas, keindahan hiasan dan aroma rempah membuatkan semua orang kagum. Selamat menjamu selera, kata Amy, belajar daripada Encik Zul. Dia merasai nasi kandar buat kali pertama. Rasa yang luar biasa. Rasa yang kaya dan mendalam menyentuhnya. Pemilik kedai tersenyum gembira. Saya gembira Anda suka. Sila nikmati hidangan Anda. Selepas makan tengah hari, mereka menaiki bas semula, kali ini menuju ke Jalan Bukit Bintang. Seterusnya,
Saya akan tunjukkan kepada Anda wajah Kuala Lumpur yang paling muda dan bertenaga. Dipimpin oleh Encik Zul mereka berdiri di persimpangan jalan yang sibuk. Apabila lampu isyarat bertukar orang ramai dari 4 arah membanjiri persimpangan itu. Ada satu perkara yang saya harap Anda perhatikan di sini, kata Encik Zul, sambil menunjuk ke persimpangan. Walaupun begitu ramai orang tiada sesiapa yang berlanggar antara satu sama lain. Aliran trafik sangat lancar dan tiada sampah langsung. Amy sangat terkejut. Memang di tengah-tengah kesesakan, orang ramai jalan raya bersih secara menakjubkan. Rakyat Malaysia mempunyai tabiat membawa pulang sampah sendiri, jelas Encik Zul dengan bangga. Budaya yang sangat indah. Jauh di lubuk hati Amy, sesuatu mula berubah secara senyap. Lawatan berakhir dan kembali ke hotel Amy, memandang pemandangan malam Kuala Lumpur dari tingkap. Ia bersinar dengan indah. Ada sesuatu yang istimewa tentang tempat ini. Bunyi ketukan pintu kedengaran. Membuka pintu, Juliet berdiri di situ. Boleh kita berbual sebentar? Tentu. Juliet duduk di tepi katil. Apa tanggapan Anda tentang Malaysia? Amy berpikir sebelum menjawab. Terharu hingga sukar diungkapkan. Tetapi mengapa ia begitu menyentuh hati saya? Saya masih tidak dapat memahaminya sepenuhnya. Juliet tersenyum tenang. Itulah keajaiban Malaysia. Di permukaan ia hanya kebaikan yang sederhana, tetapi di bawahnya terdapat falsafah yang mendalam. Di Malaysia ada perkataan budi bahasa adab yang baik. Ia bukan sekadar perkhidmatan, tetapi semangat empati dan kesediaan untuk membantu dari hati. Juliet memandang keluar tingkap dan meneruskan, apabila saya mula-mula bekerja, saya juga keliru. Seperti Anda. Saya tidak tahu mengapa saya melakukan pekerjaan ini atau apa maknanya. Amy merapatkan dirinya dan mendengar. Dan kemudian semuanya berubah selepas Anda mengalami laluan Kuala Lumpur, bukan? Iya. Apabila saya bersentuhan dengan budi bahasa orang Malaysia, saya menyadari intipati perkhidmatan. Ia bukan merendahkan diri, tetapi penglibatan sepenuh hati. Kata-kata itu membuatkan Amy termenung. Selama ini dia melihat pekerjaan pramugari sebagai perkhidmatan semata-mata, memenuhi permintaan penumpang, menyelesaikan masalah. Tetapi pemandangan yang dilihatnya di Malaysia adalah berbeza. Terdapat hubungan yang indah dan saling menghormati. Esok adalah penerbangan pulang, kata Juliet. Amy merasakan sedikit kesedihan. Dia mau tinggal lebih lama di tempat ini. Anda bukan satu-satunya yang berasa begitu. Kami semua merasai perkara yang sama. Keesokan paginya, Amy menuju ke Kali A. Kali ini dia menaiki pesawat untuk penerbangan pulang sebagai kru. Apabila proses menaiki pesawat bermula, Amy memutuskan untuk menyambut penumpang dengan perspektif baharu. Sebelum ini, dia hanya tersenyum dan menyapa secara rutin. Tetapi kali ini dia memandang mata setiap orang dan menyambut dengan rasa gembira yang ikhlas. Selamat datang. Semoga penerbangan Anda menyenangkan. Beberapa penumpang nampaknya menyadari perubahannya dan membalas dengan senyuman yang lebih mesra daripada biasa. Selepas berlepas perkhidmatan dalam penerbangan bermula, sebuah keluarga Amerika membuat keadaan di sekeliling tempat duduk mereka bersepah dan membiarkan anak-anak mereka bermain di lorong menghalang laluan. Jika ia Amy, yang dahulu dia pasti akan berasa jengkel. Namun kini dia mempunyai perasaan yang berbeza. Mereka tidak berniat jahat. Ini hanyalah perbezaan budaya. Amy menghampiri dengan lembut tersenyum kepada kanak-kanak itu. Sedang meneroka kabin. Saya akan berikan Anda pin sayap khas kapten. Mata kanak-kanak itu bersinar. Ibu bapak mereka juga menunjukkan wajah bersyukur. Ia bukan arahan, tetapi keadaan berubah melalui empati. Semasa waktu makan dalam penerbangan, Amy mengagihkan dulang sambil memerhatikan reaksi penumpang Malaysia. Sila nikmati hidangan Anda. Terima kasih. Reaksi itu sama seperti semalam, tetapi hari ini ada sesuatu yang berbeza dalam hatinya. Setiap kali dia mendengar ucapan terima kasih itu, dia mula merasakan makna yang lebih mendalam di sebalik pekerjaannya. Di tengah penerbangan, seorang ahli perniagaan Malaysia menghampiri Amy. Maaf, orang di sebelah saya nampaknya tidak sihat. Amy bergegas ke tempat duduk itu. Seorang wanita muda Amerika kelihatan pucat. Anda oke? Saya rasa sedikit tidak sihat. Amy bertindak pantas membawa air dan tuala sejuk. Semasa dia menjaga penumpang itu, ahli perniagaan Malaysia itu diam-diam meninggalkan tempat duduknya untuk memberi ruang. Saya rasa lebih baik. Terima kasih, kata wanita itu apabila keadaannya stabil. Amy berkata kepada ahli perniagaan itu, terima kasih banyak atas bantuan Anda. Dia tersenyum lembut dan menjawab, itu memang sepatutnya.
Kita sesama perantau mestilah tolong-menolong. Kata-kata itu membuatkan Amy sekali lagi menghayati pelajaran yang dipelajarinya di Malaysia. Saling membantu. Ya, ia adalah sejenis hubungan mendalam yang tidak pernah dirasainya. Tiba di New York, proses keluar pesawat bermula. Di pintu keluar, Amy mengucapkan selamat jalan kepada setiap penumpang dengan sepenuh hati. Terima kasih. Selamat jalan. Penumpang Malaysia melambai mesra dan membalas ucapan terima kasih. Dan yang mengejutkan, ramai penumpang barat yang biasanya berlalu tanpa riak juga tersenyum dan mengucapkan terima kasih hari ini. Setelah semua penumpang keluar, Juliet meletakkan tangan di bahu Amy. Sudah perasan, penumpang pun mula berubah karena perubahan awak. Amy mengangguk dalam-dalam. Budi bahasa yang saya lihat di Malaysia. Ia bukan sekadar budaya, tetapi falsafah hubungan antara manusia yang mendalam. Tepat sekali. Itulah sebabnya kami menganggap laluan Malaysia istimewa. Laluan ini mengingatkan kami tentang intipati kerja kami. Dalam beberapa bulan berikutnya, Amy mengendalikan pelbagai laluan antara bangsa. Dalam setiap laluan, dia tidak pernah melupakan semangat budi bahasa itu. Penilaian daripada penumpang semakin tinggi. Komen yang memuji perkhidmatannya juga bertambah. Pada suatu hari, Amy ditugaskan sebagai juru latih untuk kru baharu. Dia berdiri di hadapan ramai kru baharu. Kerja kita bukan sekadar perkhidmatan, tetapi kerja yang menghubungkan manusia. Amy mula menceritakan pengalamannya. Pemandangan yang dilihatnya di Malaysia, emosi yang dirasakannya, dan bagaimana ia mengubah pandangan hidupnya. Di Malaysia, saya menemui falsafah mendalam yang dipanggil budi bahasa. Ia adalah semangat untuk mengambil berat tentang orang lain dari hati dan melakukan yang terbaik yang kita mampu. Kru baharu mendengar dengan serius. Tetapi jangan salah paham, ini bukan eksklusif untuk Malaysia. Semangat ini terpendam dalam hati kita masing-masing. Selepas latihan, seorang kru baharu menghampirinya. Chick Thompson, saya baru ditugaskan ke laluan Kuala Lumpur buat kali pertama. Tahnia, ia akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Tetapi saya risau. Semua orang kata ia laluan istimewa, tetapi saya tidak tahu di mana keistimewaannya. Amy teringat dirinya yang dahulu. Saya hanya ada satu nasihat untuk Anda. Dia memandang mata kru baharu itu. Terima semuanya dengan pikiran terbuka. Dan yang paling penting, beranilah untuk menyadari perubahan dalam diri Anda. Perubahan. Ya, Malaysia adalah seperti cermin. Ia memantulkan diri kita yang sebenar. Beberapa tahun kemudian, Amy dijemput untuk menyampaikan ucapan khas di persidangan Persatuan Pramugari. Profesional penerbangan dari seluruh dunia berkumpul untuk mendengar kisahnya. Perkara yang mengubah kehidupan penerbangan saya adalah pertemuan dengan satu laluan suaranya yang lantang bergema di dewan. Pengalaman itu membuatkan saya menilai semula makna perkhidmatan dari akar umbi. Dari podium, Amy melihat pendengarnya. Perkhidmatan sejati bukanlah transaksi semata-mata. Ia adalah hubungan yang mendalam antara manusia. Selepas ucapan, seorang lelaki Malaysia menghampiri Amy dan mengangguk mesra. Terima kasih banyak atas ucapan yang hebat. Saya adalah bekas pramugara dari sebuah syarikat penerbangan Malaysia. Amy membalas dengan tunduk hormat. Dia meneruskan dengan senyuman lembut. Saya sangat terinspirasi oleh ucapan Chick Thompson. Sebagai rakyat Malaysia, saya amat berterima kasih karena Anda memahami dan mempromosikan budaya kami dengan begitu mendalam. Bukan saya. Saya yang perlu berterima kasih kepada Malaysia karena mengajar saya begitu banyak. Lelaki itu mengangguk dengan tenang. Tetapi budi bahasa bukan hanya milik Malaysia. Bukan. Ia adalah kualiti kemanusiaan yang indah, yang wujud dalam hati setiap orang. Ya, air mata bergenang di mata Amy. Merentasi budaya dan sempadan manusia berhubung melalui hati. Itulah matlamat yang harus kita kejar. Dalam perjalanan pulang, Amy memandang langit. Jejak pesawat yang indah diwarnai jingga terhampar di langit senja. Di bawah awan itu, hari ini juga ada orang yang melayani seseorang dengan sepenuh hati. Dia teringat dirinya yang dahulu kru baharu yang letih dan hilang makna pekerjaan. Dan kini dia berdiri di kedudukan yang mampu mempengaruhi ramai orang. Semuanya bermula dengan pertemuan dengan laluan Kuala Lumpur. Kehidupan Amy berubah secara dramatik karena pertemuannya dengan Malaysia. Namun itu bukan sekadar pengalaman budaya asing, tetapi detik kebangkitan benih perkhidmatan ikhlas yang telah lama terpendam dalam hatinya. Dalam interaksi manusia, perbedaan budaya kadangkala menjadi penghalang. Namun apabila kita melampaui halangan itu dan berinteraksi secara ikhlas, barulah kita benar-benar boleh berhubung. Budi bahasa yang dipelajari Amy di Malaysia bukan sekadar kemahiran dalam industri perkhidmatan,
tetapi sikap saling menghormati dan ikhlas sebagai manusia. Ia adalah nilai universal yang melangkaui negara dan budaya. Mungkin dalam kehidupan seharian, kita juga hanya dengan sedikit usaha untuk meletakkan diri di tempat orang lain dan melayan satu sama lain dengan sepenuh hati dunia akan menjadi tempat yang lebih hangat dan indah.